الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ikhwah fillah, a'azzakumullah. Kita ucapkan kesyukuran alhamdulillah atas segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Khasnya terutama sekali nikmat iman dan Islam, serta nikmat dapat berkumpul di dalam rumah Allah Azza wa Jalla pada malam ini. Dan Allah berikan kita taufik bagi kita meneruskan pengajian buku ataupun kitab Tazkiyatun Nafs, yakni 10 prinsip penyucian jiwa berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Alhamdulillah, bulan lepas kita telah pun menyentuh fasal ataupun bab yang kelima, iaitu penyucian jiwa dengan takhliyah dan tahliyah. Takhliyah dan tahliyah. Takhliyah iaitulah mengosongkan, meniadakan segala sifat-sifat yang mazmumah, yang buruk, yang keji dari dalam jiwa kita. Dan seterusnya tahliyah pula ialah mengisi hati, iaitu mengisi jiwa kita dengan amalan-amalan kebaikan. Dan kita berhenti pada muka surat yang ke-64. Kita ulang sekali lagi sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dengan sanadnya oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam Jami'. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Nabi SAW mengatakan, Innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba, iaitu hamba Allah itu, manusia itu, ketika dia melakukan satu dosa, maka terbentuklah ataupun dititikkan di dalam hatinya setumpuk titik yang hitam. Fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Apabila dia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar, yakni minta ampun pada Allah serta bertaubat kepadanya, hatinya akan dibersihkan. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu wa qalbah. Tetapi sekiranya dia kembali melakukan dosa itu, maka ditambahkan titik hitam itu sehingga menutup hatinya. Wa huwa ar-ran allazi zakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang bermaksud itulah, bahkan itulah ar-ran. Ar-ran itu bermaksud berada di dalam hati mereka disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Ar-ran itulah dosa yang menjadi titik hitam dalam hati manusia. Subhanallah. Sebab itulah kita perlu sentiasa bertaubat dan beristighfar selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Seingat saya, sebelum ini saya pernah ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan perempuan sekalian, betapa kita perlu mengucapkan istighfar setiap hari sebanyak semampu yang mungkin. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni astaghfirullah wa atubu ilaih.
mi'ata marrat, ataupun fi kulli lailah, fi kulli yam wal lailah mi'ata marrat, atau kama qal mi'ata marrah, bermaksud 100 kali Nabi SAW beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. 100 kali. Sebahagian riwayat menyebutkan 70 kali. Tetapi dalam tradisi Arab 70 adalah bermaksud banyak, lebih daripada 70. Maka kita berapa kali istighfar sehari tuan-tuan? Berapa kali? Lepas solat 3 kali, 10 kali, 5 kali solat baru 15 kali. Kalau 10 baru 50 kali. Jadi itu tidak cukup, tidak mencukupi, sebab manusia yang maksum. Maksum, Nabi itu maksum, tidak ada dosa. Yang Allah Ta'ala ampunkan segala dosa baginda. Segala dosa kesalahan baginda diampunkan dan dipelihara daripada dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, istighfarlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab setiap istighfar itu akan memadam titik dosa yang kita lakukan. Sebab manusia tidak mungkin tidak berdosa. Tidak mungkin, tuan-tuan. Ada istilah sahajalah kita kata mereka telah membunuh orang tidak berdosa. Tak ada siapa yang tak berdosa. Semua orang ada dosa. Ya. Oh, Zionis telah membunuh rakyat Palestin yang tidak berdosa. Semua orang ada dosa. Bahkan kesakitan, kesengsaraan, penyeksaan, masalah, penyakit dan sebagainya yang dihadapi oleh manusia itu adalah kafarah bagi segala dosa yang dilakukan. Kafarah bagi segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia. Termasuklah para Nabi dan Rasul. Nabi Yunus alaihi salam, cara Allah Ta'ala menegur baginda, membetulkan, membersihkan baginda daripada kesalahan baginda ialah dengan cara ditelan oleh ikan Nun selama 3 hari 3 malam. Nabi dan Rasul pun ditegur, juga diperbetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita hamba-hamba Allah yang penuh dosa daripada pagi sampai ke malam, tuan-tuan. Dosa mata, dosa tangan, dosa lidah, dosa hati, dosa kaki. Segala tubuh badan kita ini berdosa. Bahkan setiap kali kita lalai daripada berzikir pada Allah Azza wa Jalla juga adalah satu dosa. Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan. Nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Yang bermaksud, barang siapa yang lalai daripada mengingati kami Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lalai daripada mengingati Allah Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka kami akan hantar seekor syaitan baginya yang akan menjadi qarin ataupun teman baginya. Allah Ta'ala sendiri yang hantar syaitan, jin dari kalangan syaitan ataupun syaitan dari kalangan jin, yang akan menemani kita, bersama-sama dengan kita setiap masa, kerana kita gagal mengingati Allah Azza wa Jal. Jadi mengingati Allah Ta'ala, kita lupa ingat Allah, kita lupa istighfar, kita lupa berzikir pada Allah. Apatah lagi mereka yang sengaja melalaikan solat, apatah lagi mereka yang langsung tidak solat, apatah lagi mereka yang langsung tidak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apatah lagi. Jadi kita senantiasa mestilah beristighfar, menyebut astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun rabbighfirli, ataupun rabbighfirli wali walidayya. Jika ibu bapa kita dah tiada maupun mereka masih hidup, mohonlah ampun untuk mereka. Rabbighfirli wali walidayya, ataupun untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Doa itu kalau kita baca istighfar tersebut, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita semuanya. Subhanallah. Betapa besarnya fadilat istighfar. Nak sebut, kalau kita nak cerita tentang fadilat istighfar itu sahaja sangat banyak. Perlukan satu hari daurah, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Tapi di sini cukup kita sebutkan, dengan beristighfar dan bertaubat pada Allah Ta'ala, setiap titik hitam dosa itu, dosa mata kita melihat benda-benda yang tak elok, dosa telinga kita mendengar benda-benda yang haram, tak dengar muzik, kita dengar orang mengumpat, tak dengar orang mengumpat, kita dengar orang mencarut, ya. Mulut kita, lisan kita, kalau kita tak sebut benda-benda yang haram, kita mungkin mencarut, mungkin maki orang, mungkin ghibah, yakni mengumpat, namimah, adu domba, ya, mengucapkan perkataan yang sia-sia, berbohong, menipu dan sebagainya. Ini semua dosa, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang mana akan menghitamkan hati kita. Jadi jangan perasan. Ini teguran saya untuk diri saya sendiri dan juga kepada mereka yang mendengar. Jangan perasan diri kita suci. Jangan perasan diri kita ni tak ada dosa. Jangan perasan diri kita ni bersih daripada kesalahan. Setiap apa yang Allah musibahkan pada kita itu adalah kafarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian hendaklah dia berusaha memperbanyakkan amal-amal soleh yang dapat menyucikan jiwanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yang bermaksud, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami. Subhanallah. Dan sesungguhnya kata Allah Ta'ala lagi, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah itu adalah berserta orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Inilah fadilah ataupun kelebihan, keutamaan bagi orang yang sentiasa memperbaiki amalannya, yang senantiasa bertaubat, istighfar. Tadi kita nak kosongkan jiwa kita daripada dosa, kita nak kosongkan hati kita daripada kejahatan, sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat malas, kedekut, bakhil, lemah dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW pernah berdoa satu doa yang cukup bagus, satu doa yang cukup penuh pengajaran, yang kita boleh syarahkan dan kita boleh buat daurah 1 bulan. Dia daurah 1 bulan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nabi kata, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sesungguhnya aku berlindung denganmu ya Allah daripada al-ham dan al-hazan. Al-ham itu apa dia? Al-hazan itu apa dia? Mungkin ramai tak pernah dengar, ramai pernah dengar doa ni, tapi mungkin ramai tak tahu apa maksudnya. Al-ham itu ialah kerisauan, kesedihan, kerisauan tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Benda yang bakal berlaku, belum berlaku lagi, tapi kita duk risau. Alham itu ialah benda yang masa hadapan. Sebab itu disebut sunnah hammiyah. Sunnah hammiyah itu ialah sunnah Nabi yang Nabi tak pernah lagi buat, tapi Nabi bercita-cita nak buat. Misalnya puasa 9 Ashur, 9 Muharram, puasa Tasu'a, jadi sunnah, tapi Nabi tak pernah buat. Habis Nabi tak pernah buat, kenapa jadi sunnah pula? Sebab Nabi pernah sebut, tahun depan kalau aku sempat, aku akan puasa 9 hari bulan Muharram juga, bukan 10 Muharram sahaja. Sebab untuk menyelisihi sunnah Yahudi. Yahudi puasa 10 Muharram, hari Ashura. Nabi kata kita ni, muslimin ni, orang Islam ni lagi berhak ke atas Musa. Kita lagi berhak untuk puasa Ashura daripada orang Yahudi.
Tapi Nabi kata, kalau aku sempat tahun hadapan, kalau aku jumpa lagi 9 Muharram ni, aku akan puasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram. Sebab itu sunnah puasa 9 dan 10 Ashura. 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Ashura. Tasu'a maksudnya puasa 9 hari bulan. Ashura puasa ke 10 hari bulan. Disebut sunnah hammiyah sebab Nabi tak pernah buat. Nabi cuma bercita-cita. Jadi al-ham di situ bermaksud apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Minal hammi wal hazan. Al-hazan pula ialah kesedihan terhadap apa yang sudah berlaku. Benda dah jadi, benda dah berlaku dan kita sedih. Jadi kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada sifat ini. Sifat apa ni? Yang alham ini kita boleh kata sinonim ataupun kita kata sama dengan perasaan depresi, depression. Kalau kita boleh takrifkan, kalau kita boleh tafsirkan kalimah alham itu sebagai depression, kesedihan, kemurungan. Benda yang telah berlaku dalam hidup kita. Manakala al-hazan ini pula bukan setakat kesedihan, sadness ataupun sorrow, tetapi juga kita boleh kata anxiety. Al-hazan, anxiety. Ramai orang ada anxiety zaman sekarang ni. Anxiety. Ya, mula berpeluh tangannya, menggeletar, menggigil, dia takut. Benda yang tak tahu apa, tapi dia rasa takut. Anxiety. Dia rasa takut ada orang langgar dia takut ada orang nak bunuh dia rasa takut nak keluar daripada rumah dan sebagainya. Minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, sifat lemah dan juga malas. Wal ajz, ini lemah. Nabi berlindung daripada sifat lemah. Ya Allah, lindungi aku daripada kemurungan, kesedihan, daripada lemah. Al ajz, sifat lemah. Dan wal kasal, dan malas. Sifat ini nyata. Bila Nabi minta Allah lindungi dia daripada sifat ini, maksudnya sifat ini tak elok. Sifat ini dosa. Tak elok. Negatif. Mazmumah. Sifat lemah, tuan-tuan, lemah. Lembik. Pergilah kerja, carilah kerja. Nah, dah puas dah cari kerja, tak dapat kerja, tak apa dah. Give up. Kan? Mengalah. Malas lah. Boring lah. Kan? Sifat-sifat ini. Saya tak boleh terima bila orang mengatakan dia bosan. Boring. Bagi saya orang yang selalu sebut boring lah, bosan lah, hari ni tak ada buat apa. Bagi saya itu loser. Sebab apa? Sebab orang mukmin, orang yang beriman, tidak sepatutnya dia tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang beriman tidak sepatutnya menjadi orang yang tak tahu nak buat apa. Nak buat apa hari ni? Nak mancing. Mancing nak hujan pula. Nak buat apa? Boring lah hari ni. Kan? Boring lah, bosan lah. La ilaha illallah. Tak ada benda nak buat. Buka Quran, baca Quran. Buka sejadah semayang sunat. Bentang sejadah semayang. Buka Quran mengaji. Hafal Quran. Buka kitab baca. Apa yang bosan? Wallahi, tuan-tuan, puan-puan. Sebab apa antara punca orang Islam kita, umat Islam kita lemah pada zaman sekarang ini adalah sifat ini. Sifat lemah, wal ajz dan kasal. Al ajz dan al kasal. Al kasal, malas. Sifat ini saya lihat, tuan-tuan, bukan pada orang Melayu saja, tapi pada orang Arab juga. Apa-apa bangsa pun tak kisahlah. Nama je Islam. Ini bukan cerita pasal bangsa siapa, tak. Nama Islam lah. Lebih-lebih lagi Arab. Minta maaf cakap. Saya puas bekerja dengan orang Arab. Saya pernah pergi ke negara Arab. Saya pernah pergi ke Mekah, Madinah. Saya tahu. Hari Jumaat,
2 jam lagi nak solat Jumaat di Madinah. Saya pergi ke kedai himpun, nak top up, nak beli top up. Ya, nombor apa saya tak ingat, apa Zain. Saya pakai dia punya nama telco je Zain. Bukan Zain, apa tak nama tak ingat lah. Tapi ada satu telco ni yang kita kena beli top up. So ada satu kedai top up tu betul-betul dekat dengan pintu Masjid Nabi. Salah satu pintu Masjid Nabi. Tak silap saya, tak jauh daripada pintu Baqi'. Saya masuk kedai tu, ada orang dekat kaunter, ada orang tengah duduk. Budak muda lah. Budak Saudi. Saya tahulah, lokal Saudi. Bukan Yaman, bukan Pakistan, bukan bangsa lain. Tapi memang Saudi. Dari lahjah dia punya logat dia. Saya katalah, saya nak top up, nak beli top up. Nak beli top up 50 rial. Dia kata, la syaghl yaum. Maksudnya tak ada kerja hari ni. Saya kata, apa benda? Sekarang baru pukul 10.30. Masa tu solat Jumaat di Madinah dalam 12.30 lebih kurang. Baru 10.30 pagi. Al-yawm nisful sabah. Al-yawm nisful sabah. Maksudnya dia kata hari ni, hari Jumaat, kami kerja setengah pagi je. Pernah dengar tuan-tuan? Orang bekerja setengah pagi, bukan setengah hari. Kita biasa dengar setengah hari. Hari ni kerja setengah hari, hari Sabtu kerja setengah hari. Okey, dari pagi sampai tengah hari. Dia nisfus sabah, setengah pagi. Kedai buka lagi. Yang lagi kelakar, depan signboard itu, dekat depan kedai itu, dia tulis itu 24 hours. 24 hours. Memang buka 24 hours. Tapi sumpah demi Allah, kebanyakan masa tak ada orang dalam tu. Ini Saudi. Dan bukan semua Saudi tak elok, tak. Sebahagian, segelintir, ada yang buat perangai macam ni. Nisfus sabah. Istilah yang pertama kali saya dengar. Dengar selamba je main himpun. Syakal yom. Al-yom nisfus sabah. Bukrah kata. Suruh datang esok pagi. Kita nak pakai, kita nak guna. Subhanallah. Ini sifat. Minta maaf cakap, orang Arab Khaliji. Orang Arab Khalij. Apa Khaliji? Teluk. Perhatikan. Siapa ada peluang pergi umrah, pergi haji lepas ni, tengok perhati. Ada beza besar. Tak payah pergi sana lah. Pergi sini pun cukup dah. Ada beza antara Arab Saudi dengan Arab Yaman. Ataupun Arab Qatar dengan Arab Syam. Jauh beza. Sebahagian penyakit ini memang dah lama masuk dalam perangai orang Islam. Sebab itulah kita, walaupun negara Arab tu subhanallah banyak yang kaya, Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, Oman, apa lagi? Jordan. Tapi satu pun tak boleh nak bebaskan Palestin. Ini yang buat kita sakit hati dengan Arab. Ini yang buat kita rasa menyesal, kesal sangat. Kenapa kita tak boleh? Pasal orang Islam. Saya kata bukan orang Arab sahaja. Perangai ni ada pada setiap bangsa. Cuma saya spesifikkan Arab sebab dia orang ni adalah bangsa yang diturunkan Quran. Yang Umar Al-Khattab kata, "Inna nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kami ni satu bangsa yang Allah muliakan kami dengan Islam. Maksud Umar Al-Khattab ni ialah orang Arab ni kalau tak ada Islam, hina. Dan kalau boleh, saya boleh analogikan kata-kata Umar ini pada setiap bangsa di dunia. Bukan setakat Arab, Melayu pun sama. Kalau tidak kerana Islam, bangsa Melayu ni tak ada apa. Baca buku-buku sejarah, pasal apa kerajaan Islam Melaka ni hebat? Sebab Islam. Lepas Islam datang, macam-macam pembangunan kemajuan. Ketamadunan Melaka tu, Melayu tu, Kesultanan Aceh, Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu, segala kesultanan
Nama pun Sultan bahasa Arab. Sebab Islam datanglah nama Sultan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana saya melalut jauh sangat ni tadi. Kita sebut pasal apa? Pasal sifat, sikap. Al-ajaz wal kasal. Sifat lemah dan malas. Subhanallah. Saya tak boleh dengan perangai malas ni. Wallahi tak boleh. Lagi-lagi saya tak boleh tengok orang lelaki dewasa pegang handphone main game. Minta maaf cakap kalau rasa tu terasa lah. Tapi saya tak boleh terima tuan-tuan dan puan. Kalau budak-budak tak apa lagi. Kalau anak orang tak apa. Kalau bapa orang saya tak boleh terima. Saya dulu masa kecil, masa sekolah main game juga. Main game. Gamer saya ni. Kaki main game. Mainlah FIFA 1998, FIFA 99, FIFA 2000 semua saya main. Championship manager, football manager. Main football manager je, jadi manager Chelsea. Puas main game. Tapi bila kita dah beranjak dewasa, kita ada banyak tanggungjawab, komitmen. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Jadi, bila kita habiskan masa dengan banyak main game, bagi saya, something is wrong. Something is wrong. Jadi sifat lemah, sifat malas, Nabi minta perlindungan dari Allah Ta'ala. Wal ajiz wal kasal wal bukhli wal jubn. Wal bukhli ni kedekut. Nabi minta perlindungan Allah daripada sifat kedekut, bakhil, tak nak bagi sedekah, tak nak bagi infak, tak nak bayar zakat, tak nak tolong orang walaupun dia mampu. Terus terang saya kata tuan-tuan puan-puan, benda yang kita, kalau kita nak Allah tolong kita, kita tolong orang lain. Sebab Allah sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Siapa yang mudahkan urusan seseorang, Allah akan mudahkan semua urusannya. Walaupun kita sendiri susah. Ini sifat tuan-tuan, keagungan seorang mukmin itu, kemuncak orang beriman ni tuan-tuan. Ialah bila Nabi sebut apa? Al-mu'min, macam mana ayat hadis tu? Nabi SAW sebut orang beriman, yang betul-betul beriman itu ialah man yuhibbu li akhi la yu'minu ahadukum. Naam, itu hadisnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, saya ulang sekali lagi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu, tidak, dengar betul-betul, Nabi kata tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Saya ulang sekali lagi. Tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri. For example, contoh mudah. Contohlah, saya suka KFC. Saya suka makan KFC. Saya nak kalau boleh Haji Omar pun dapat makan KFC. So hari itu saya sedekah Haji Omar KFC. Contoh. Apatah lagi bila seseorang hamba Allah yang tengah susah, yang datang pada kita mengadu kesusahannya, dan kita cuma ada RM100 dalam wallet kita. Itulah duit kita masa tu. Itulah yang kita ada masa tu. Dan kita suka,
Nampak kan? Kita suka kalau kita ada RM100 tu dan kita gunakan untuk keperluan kita. Kita suka tak? Suka. Betul tak? Kalau awak dapat RM100, RM100 tu awak boleh beli apa, macam-macam apa yang awak nak. RM1 ni. Dan bila seorang hamba Allah, saudara kita, sama agama kita, seagama kita, datang, dan kita pandangnya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan orang beriman. Aku suka RM100 ni ada pada aku. Dan aku suka kalau dia pun ada juga RM100 macam aku. Dan dia pun bagi RM100 tu pada orang tu. Lillahi ta'ala. Itulah kemuncak iman. Tuan-tuan, puan-puan. Sebab dia yakin dan percaya setiap 1 sen daripada RM100 itu tidak rugi apa pun daripada dia. Baik daripada segi fizikal duniawi maupun pahala ukhrawi. Sebab pahala ukhrawi dia confirm dapat. Duit fizikal dia pasti akan dapat lebih banyak. Dengan itulah RM100 itu Allah berkati, tuan-tuan. Allah berkati setiap sedekah kita bagi itu, Allah akan berkat. Sebab itu antara nama lain bagi zakat ialah apa? Tumbuh. Sebelum ni saya bagi tahu zakat tu suci kan, menyucikan. Satu lagi nama ataupun pengertian zakat itu ialah tumbuh. Ya, bertambah. Itu maksud zakat, subhanallah. Dia tak berkurang. Sedekah ni tidak mengurangkan harta sekalipun, tapi kedekut, bakhil, ya, itu yang mengurangkan harta di dunia dan juga di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya Nabi kata apa? Minal bukhli wal jubn. Al jubn ni pula pengecut. Tidak sepatutnya orang beriman ni ada rasa takut, pengecut, lemah, malas, bakhil, pengecut pula tu. Pengecut. Tak berani. Tidak berani, contoh tidak berani apa? Tidak berani contohnya mengatakan yang benar. Tidak berani bercakap yang benar. Sanggup menipu semata-mata nak selamatkan diri. Ini tak patut. Orang beriman ni orang yang berkata benar. Tengok macam mana Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ya. Bila disuruh supaya untuk masuk ataupun untuk keluar daripada Islam, dia kata apa? Ahadun ahad. Yang esa, Allah yang esa. Biarpun ditindih dengan batu yang berat, walaupun dijemur di padang pasir, tapi ini sifat orang beriman, qawi. Sebab tu Nabi sebut al-mu'min al-qawi ahabba ilallah minal mu'min al-dha'if. Mukmin yang kuat lebih disukai Allah berbanding mukmin yang lemah. Ada orang kata, ada orang tafsir, mukmin kuat ni maksudnya dia sado, ustaz. Pergi gym, kat berat. Bukan itu maksudnya. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-mu'min al-qawi itu, al-qawi yang kuat itu, balik kepada sifat mukmin, iaitu iman. Iaitu orang mukmin yang kuat imannya. Lebih disukai Allah berbanding orang mukmin yang lemah imannya. Dah masuk waktu ke? Belum? Seminit lagi. Jadi orang yang mukmin dia sepatutnya kuat. Fizikal, bukan setakat fizikal, mental dan spiritual. Pada hari ini tuan-tuan, berapa ramai, bukan semua, tapi segelintir orang kita yang lemah fizikal dan juga lemah mental dan spiritualnya. Kita sambung lepas azan nanti insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatu qa'imah ati Muhammadin alladhi wasilta al-fadila ma'asum maqaman mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nabi berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada beberapa sifat, dan tadi kita dah sebutkan daripada sifat yang bakhil dan juga penakut, pengecut. Orang yang beriman tidak sepatutnya memiliki sifat pengecut, penakut. Takut pada Allah, ya itu dituntut. Takut pada neraka, ya itu perlu. Takut pada dosa, ya itu memang diwajibkan. Tetapi takut pada benda yang tak sepatutnya kita takut. Misalnya apa? Takut dengan hantu, takut dengan jembalang, jin, setan. Ini yang orang kita banyak takut zaman sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan segala filem-filem seram, drama-drama seram, tambah lagi dengan kegiatan paranormal, live dekat FB, live dekat YouTube. Hadir. Wah, nampak tak? Nampak. Tak nampak. Bila ada benda jatuh, wah, macam lipas hudung dia lari. Buat apa? Kalau dah takut, kenapa nak pergi cari benda halah tu? Saya pening lah kadang-kadang apa aktiviti orang kita zaman sekarang ni. Dengan live dia paranormal, keluar tengah malam pukul 1-2 pagi live. Pergi hutan, pergi rumah kosong, pergi bangunan tinggal. Baik kalau duduk rumah, hafal Quran ke, tahajud ke, lagi banyak faedah. Daripada keluar, satu yang keluar tu, yang buat live tu, satu lagi yang menonton. Yang beratus ribu yang menonton tu, lagi sengal. Seriously. Yang tonton live kuliah yang macam kita ni, berapa kerat je? Ini yang lah, baru 4 orang, 5 orang je. Jadi tak tahulah berapa ratus je, berapa kerat je yang tengok live ceramah ni. Yang pergi tengok live paranormal tu ratus ribu. Tengok bola pun kalah. Tengok bola lagi stadium paling banyak berapa ribu. Bukit Jalil tu berapa ribu, 80 ribu boleh muat. Yang tengok paranormal ni, dia kata kalau seorang dia charge tiket RM10, kaya dia. Gila dia kata. Tak apa-apa. Takut, pengecut, takut dengan hantu, takut dengan setiap video seram yang saya tengok dalam media sosial,
menjurus kepada takut, seram, takut. Ini masalah. Ini masalah. Sebab itulah Mujahid, anak murid Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang tabi'in, dia kata jin ni kalau kita takut dengan dia, dia tak takut dengan kita. Dia berani pada manusia. Antara punca dia boleh ganggu manusia ialah sebab manusia takut pada dia orang. Sebab tu saya kalau mengubat siapa-siapa pun, benda pertama saya akan bagi tahu, nombor satu, jangan takut dengan jin. Dengan hantu, dengan pontianak, dengan apa ni, jangan takut. Apa sahaja benda yang berkaitan dengan jin ni, jangan takut. Ni setiap kali duk imagine muka pontianak apa semua, oh takut dah, mula seram, dah mula berdiri bulu roma apa semua. Ya? Saya macam-macam cerita, orang cerita kat saya, pesakit-pesakit. Saya pergi rumah, pergi hospital lah, pergi apa macam-macam tempat. Ustaz, saya nampak Ustaz ada, nampak benda tu kan Ustaz, dia bertenggik dekat dinding Ustaz, dia melekat dekat dinding kan. Lepas tu rambut panjang, berdiri belum rumah saya. Saya duk bayang juga benda tu, tapi saya lebih imagine macam Spiderman ke. Rambut panjang Ustaz, gigi je tajam, darah-darah Ustaz, saya nampak Ustaz kat situ Ustaz. Saya duk imagine benda tu. Saya kata aku jumpa benda ni, aku lempang dia. Tak ada kerja lain, aku nak kacau orang. Itu perasaan saya. Orang lain mungkin, seram. Bagi saya, kalau aku jumpa benda, aku nak lempang dia betul-betul. Mengganggu manusia. Tapi tidak juga kita ni boleh cabar, boleh cakap besar. Tak boleh juga. Tapi bukan dituntut untuk kita supaya takut dengan benda tu. Khalid bin Al-Walid ditugaskan untuk hancurkan berhala di Taif, kata silap, di Taif ataupun di Najdi. Di Taif, kata silap saya. Ada satu berhala. Sampai-sampai di situ ada syaitan menjelma. Cuba menghalang Khalid bin Al-Walid, apa yang Khalid Al-Walid buat. Ditusuk, ditikam sampai mati. Tak ada pula dia lari bintang bukan, tak ada. Nah, orang zaman dulu, sahabat-sahabat Nabi tabi'in, Mujahid pun sama juga. Mujahid rahimallahu ta'ala, tengah-tengah semayang malam, tengah tahajud, datang jelmaan arwah tok guru dia, Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi, sepupu Nabi Ibnu Abbas. Syaitan menjelma jadi macam dia, berdiri depan dia, tengah semayang tahajud. Apa Mujahid buat? Malam pertama, tak apa, biar lu. Malam esoknya dah standby pisau, bawa sejadah dah standby pisau. Memang betul tekaan dia. Malam kedua dia datang balik benda tu, menjelma lagi macam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa dia buat? Dia ambil pisau dia, cucuk benda tu, lari bentang bukang. Ini sifat Tommy, nampak tak? Ada takut. Sebab itu saya kata sifat takut dengan hantu, setan, pontianak, jembalang, toyol semua ni, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Ini tu aku tidur sorang-sorang dalam gelap pun takut nak buka lampu juga. Apa apa cerita orang kita zaman sekarang. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi berlindung dengan Allah daripada sifat pengecut. Ya. Dan seterusnya apa? Wadhala'id dain wa ghalabatir rijal. Dan Nabi minta perlindungan Allah daripada terbelit hutang dan juga dipaksa oleh lelaki-lelaki. Apa maksudnya? Terbelit hutang ni difahamilah. Nabi tak suka berhutang. Dan Nabi tak nak umatnya mati dengan hutang. Sebab itu kita kena kurang-kurangkan hutang. Bila mampu bayar, lunaskan. Dan kena ada niat untuk langsaikan semua hutang. Sebab orang yang tertangguh, ya, yang amalannya tertangguh disebabkan hutang itu ialah orang-orang yang tak ada niat nak bayar hutang. Itu yang akan terseksa dalam kubur. Itu yang akan dihisap nanti di akhirat. Tapi kalau niat ada,
Dan dibuktikan dengan usaha dia untuk melangsaikan hutang tersebut. Dia kumpul duit ke, dia bayar sikit-sikit ke, dia bayar ansur-ansur ke, ya, dia minta tangguh ke, dan sebagainya, dia pajak ke dan sebagainya. Ada usaha. Orang ini insya-Allah kalau dia mati walaupun tak sempat bayar hutang, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan melunaskan hutangnya. Kemudian waralabatir rijal, dan dikalahkan oleh laki-laki, maksudnya ditindas oleh orang-orang. Ya. Pagi tadi ada orang call, nombor saya tak kenal. Hello, Mr. Sufri. Ya, saya. My name is Victor. I'm from Fast Loan Company. Along apa dia? Fast Loan Company. Fast Loan, pinjam cepat. Kata, no, I'm not interested. Sekarang ni tuan-tuan, banyak company Along ni, telefon, WhatsApp, menawarkan pelbagai pinjaman. Senang, pinjaman mudah. Okay. Yang kerja kerajaan boleh, kerja swasta boleh, kerja sendiri boleh. Up to 100k. Saja je saya tanya. Ada satu company saya tanya. Saya ajak jumpa, saya jumpa. Ya, jumpa. How much you can give? Depending on you lah. 50k kan. Bunga berapa? Bunga dia dapat 50,000, dia pegang 10,000. Tapi kena bayar, kata celaka punya long. Ini nama riba. Ya, sama dengan, minta maaf cakap lah, siapa yang kerja bank, sama dengan bank. Cuma bank ni Along boleh sen, tu je. Along yang dijaga oleh, sekejap lagi kena sensor pula lah. Along yang dijamin oleh Pak Kijang tu kan, logo Kijang tu. Saya nak cerita semalam, seorang sahabat lama, sama belajar dulu di universiti, dia WhatsApp saya. Dia kata dia nak call, dia ada benda nak cakap dengan saya. So dia call lah. Rupa-rupanya dia nak luah perasaan. Subhanallah, saya kata ini kisah yang sangat menginsafkan. Dulu masa saya belajar, kami ada dua grup. Satu grup praktikal, dua grup praktikal, maaf. Satu grup pergi ke OCBC Bank, termasuklah saya sendiri, OCBC Bank. Satu grup lagi pula pergi ke sebuah bank lain, saya tak nak sebut lah, sebut sekarang ramai yang tahu. Satu lagi praktikal di sebuah bank yang lain. Jadi lepas habis praktikal tu, bank-bank ni mereka menawarkan kami kerja, termasuklah saya. Cuma saya masa tu saya tak suka banking, saya tak suka kerja dengan bank. Jadi saya tolak, saya tolak offer dia orang. Kalau tidak saya boleh kerja bank sekali, tapi memang saya tak minat dengan banking. Praktikal tu pasal for the sake of practical, that's it. Bukan pasal minat dengan bank apa tak ada. Sebab for the sake of practical. Sebab itu syarat kami, kalau nak lulus, nak graduate, kena ada practical. So dah ada orang offer practical, kita pergi lah, kan. Jadi nak jadikan cerita, kawan saya ni 14 tahun bekerja dalam bank. Macam-macam bank dah dia pergi. Macam-macam bank. Boleh hampir semua bank Malaysia ni dia dah pergi. Dah bekerja. Sampailah dia naik pangkat senior manager. Both conventional dan Islamic. Dia kata satu hari, dia kata, aku tiba-tiba, dia kata, rasa macam lain macam. Selama 14 tahun aku tak pernah terlintas pun di hati aku pasal riba apa semua ni. Tak ada. Aku kerja je macam biasa, kerja je. Tak pernah terlintas langsung pasal riba. Tapi nak jadikan cerita satu hari ni, dia tiba-tiba ternampak ataupun tertonton ceramah dalam YouTube. Beberapa video ustaz-ustaz buat ceramah pasal
haramnya riba. Dan sejak itu dia kata dia dalam ketakutan. Dia menangis. Dia tahajud apa semua, dia fikir, kenapa aku kerja dalam industri riba? Dan dia sebut, dia cerita dengan mak dia. Dan mak dia cakap, rupa-rupanya mak dia dah lama, sejak dia mula-mula masuk bank, mak dia pun nak cakap kat dia. Tapi tak sampai. Tak tercakap. Nak kata, bank ni tak elok, ataupun kerja bank ni ada riba. Dan itulah hakikat realiti masyarakat kita zaman sekarang. Betul tak? Kan kita nak sebut ni tak sampai hati tu tak? Itu saya kata tadi, jangan takut nak sampaikan benda yang betul. Jangan takut nak sebut benda yang betul. Tapi nak jadikan cerita, fikir punya fikir, tanya punya tanya, dia pun tanya kawan-kawan ada tak kerja lain apa semua. Last sekali, alhamdulillah dia dapat kerja sebagai salesman kereta. Bayangkan, daripada senior manager bank turun pangkat, kerja jadi salesman kereta. Dan dia minta pandangan saya, macam mana? Apa pandangan kau? Saya kata, kalau kau berhijrah kerana Allah Ta'ala, kalau kau buat ni kerana Allah Ta'ala, kau kena yakin Allah akan bagi ganti yang lebih baik. Allah akan bagi kita ganti yang lebih baik. Ya. Sebab saya kata pada dia, kau senior manager, kau bukan staff biasa-biasa. Senior manager ni dia lah yang buat underwriting semua, yang sign semua dokumen, luluskan loan dan sebagainya. Ya? Maka dia adalah salah seorang penggerak kepada industri riba. Penggerak kepada industri riba. Jadi kau lebih, memang kau patut, dan kau patutlah, Allah bagi kau taufik, Allah bagi kau hidayah, kau kena sambut hidayah itu. Memang betul tindakan engkau. Kau berhenti, aku kata, aku jamin engkau akan diberikan ganti lebih baik. Kau jangan takut. Cuma memang akan ada ujian, saya kata. Akan ada ujian. Tapi kau kena sabar. Dan setiap kali ujian tu datang, kau kena ingat kenapa kau lakukan ini. Ingat, kita buat lillahi ta'ala. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Allah akan bagi ganti lebih baik. Percayalah. Okay, kita habis sikit lagi, nak habis. Maka Allah kata tadi, orang-orang yang berusaha memperbaiki, nampak tak? Memperbaiki amalan dia. Sanggup berhenti kerja demi nak tinggalkan yang haram. Ya? Tak nak terlibat dengan benda-benda syubhah. Nak buat benda-benda yang baik. Apalah kata? Lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan tunjukkan mereka jalan kami. Maksudnya Allah akan bagi mereka hidayah. Jadi nak hidayah Allah ni, subhanallah, kena bersedia memperbaiki amalan kita. Tu saya kata pada kawan saya, ini hidayah Allah. Allah pilih engkau. Maksudnya Allah masih sayang kau. Berapa ramai orang di luar sana tak dapat benda ni. Tak dapat hidayah ni, tak dapat taufik ni. Engkau dipilih. Sebab tu Allah gerakkan hati engkau, dan engkau kena sambut. Dia kata kau kena ambil jalan ni. Supaya hidayah itu tidak tercabut daripada hati engkau. Kalau kau dapat hidayah, dapat taufik daripada Allah, tapi kau tak peduli, na'udzubillah, Allah tak akan bagi lagi dah. Allah tak akan bagi lagi dah. Peluang kedua ni belum tentu. Kan Allah dah bagi peluang, ambil. Sebab peluang kedua, peluang ketiga belum tentu dapat. Ya. Jadi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, buat benda-benda yang baik, berusaha jadi orang baik, Allah akan bagi hidayah, petunjuk. Subhanallah. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala berserta orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, fattazkiyatu wa in kana asluhan nama wal barakah wa ziyadatul khair fa innama taslu bi izalati syarr wal falihaza sara tazakki yajma'u hadza wa hadza. At-tazkiyah, penyucian, walaupun pada asalnya bermaksud pertumbuhan, keberkatan dan pertambahan kebaikan, hal tersebut hanya akan terhasil dengan menghilangkan keburukan
Mana mungkin keburukan bercampur dengan kebaikan? Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Mana mungkin seorang mat rock ataupun rockstar dalam masa sama jadi ustaz? Tak boleh. Mana mungkin seorang kaki mabuk dalam masa sama dia juga kaki masjid? Tak boleh. Dia kena tinggalkan benda-benda yang buruk dan dia kena pergi kepada benda-benda yang baik sepenuhnya. Sebab tu saya pernah cakap, antara benda yang kita kena buat ialah tinggalkan kawan-kawan yang mengajak pada kejahatan. Tinggalkan mereka. Sebab at-tazakki, penyucian itu menghimpunkan hal ini dan itu, iaitu at-takhliyah dan at-tahliyah. Al-Imam Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata ketika mentafsirkan firman Allah, balillahu yuzakki man yasha', yang bermaksud bahkan Allah jualah yang berhak menyucikan sesiapa yang dikehendakinya. Bermaksud dengan iman dan amalan saleh, iaitulah dengan meninggalkan akhlak yang buruk serta menghiasi diri dengan sifat-sifat yang indah. Subhanallah, begitulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cara prinsip yang kelima ini, iaitulah dengan mengosongkan jiwa kita daripada segala dosa, kejahatan dan sebagainya, dengan mengisi jiwa kita itu dengan segala perkara kebaikan, menambahkan ilmu pengetahuan, meningkatkan iman dan menambahkan amal soleh kita. InsyaAllah. InsyaAllah bulan hadapan kita akan masuk pada bab yang ke-6 nanti biiznillahi ta'ala. Sampai sini sahaja. Saya mohon maaf jika ada terkasar dan tersilap kata. Segala yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap berpunca dari kelemahan dan juga kesilapan saya dan juga syaitan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.